Assalamualaikum, welcome to my channel. Thank you kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada channel aku ni. So channel aku ni boleh berjaya kat YouTube. I really appreciate support guys. Sokongan korang memang aku hargai guys. You guys are the best. Mantul. Jadi selepas aku punya episod ataupun video yang ke-100 aku pada hari itu di mana aku ada buat satu content special untuk korang, di mana aku telah berkongsi satu kisah seram kan. Okey, jadi untuk video tersebut aku ada bagi tahu korang yang untuk channel Nas Winchester ni bakal ada segmen yang terbaru. Jadi aku akan buat segmen tersebut, and yes, aku pun telah membuat keputusan untuk mengadakan segmen special ini untuk korang sahaja guys. Dan untuk segmen tersebut aku akan memberikan dia nama special hanya untuk kisah seram tersebut. Dan segmen itu aku akan namakan dia sebagai segmen Seram Kliwon. Aku tahu maksud Kliwon tu korang pun tahulah kan, dia adalah malam angker orang kata iaitu biasanya Khamis malam Jumaat lah. Tetapi untuk video ni aku terlambat sikit sebab ada sedikit kekeliruan lah, di mana yalah aku baru share konten true crime itu hari kan, kemarin macam tu kan. So aku macam mix up sikit dengan recording. Aku nak minta maaf banyak, tetapi aku still akan share dengan korang video yang aku baru saja record ni untuk episod pertama Seram Kliwon ni. Okay, dan untuk next punya konten kisah seram ni aku akan letaklah pada hari yang sepatutnya, iaitu pada hari Khamis malam Jumaat. Kalau aku terlepas lagi, aku minta maaf banyak-banyak lah. Okay, sekarang aku ni berterabur sikit kerja aku, tapi aku akan cuba yang terbaik untuk korang. Yang penting aku akan teruskan dengan segmen Seram Kliwon ni untuk korang semua. Jadi aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah sebab memberikan aku sokongan dalam menyampaikan kisah seram. Sebab aku tahu memang ramai gila pencerita, storyteller kisah-kisah seram yang memang berbakat, memang power lah boleh kata Okay, but adalah satu benda yang baru untuk aku ceburi dalam bidang YouTube ni kan. Biasalah YouTube ni kita as storyteller kita nak kena mencuba benda yang baru. So itulah benda yang aku hendak ceburilah. Dan itu semua aku akan buat hanya untuk korang, sebab korang lah yang telah memberikan aku sokongan daripada awal sehinggalah sekarang. Jadi aku tak nak membuang masa lagi. Jom kita teruskan untuk segmen special episod number 1 Seram Kliwon. Let's go. Untuk episod pertama Seram Kliwon hari ini, apabila aku baca tentang kisah ni, bagi aku ia adalah satu kisah yang agak menyayat hati, agak menjadikan, tetapi ia memberikan memang banyak pengajaran dalam kisah ini. Jadi untuk kisah hari ini, dia berkenaan dengan sebuah keluarga yang sedang menghadapi keretakan rumah tangga, dan ini melibatkan sepasang suami isteri dan juga anak mereka yang baru sahaja berumur 7 tahun. Dan anak mereka itu bernama Lisa. Yang menyedihkan adalah untuk Lisa ini, dia sedang terhimpit dengan masalah keretakan rumah tangga, di mana kedua ibu bapa dia itu sentiasa bergaduh. Kalau kita nak fikirkan balik, untuk seorang anak yang seperti Lisa ni, yang hanya berumur 7 tahun, dia punya kehidupan itu kan, zaman kanak-kanak dia itu seharusnya lah dia sedang menikmati alam kanak-kanak yang memang begitu indah, serba bergembira dan juga dipenuhi dengan kasih sayang. Tetapi apa yang Lisa dapat hanyalah kesedihan, ketakutan dan juga kesengsaraan. Jadi apa yang selalu berlaku di rumah mereka itu, rumah mereka tinggal di sebuah flat, dan ibu bapa Lisa mereka sentiasa bertengkar di dalam rumah guys. Dan Lisa, dia kebanyakan masa dia akan duduk di tepi tangga dekat rumah flat mereka itu dalam kesedihan dan juga hati dia yang memang begitu hancur. Hari demi hari dia punya perasaan kekecewaan tu memang tidak boleh lagi dibayangkan betapa teruknya keadaan keluarga Lisa pada time tu Keadaan rumah tangga ibu bapa mereka itu memang tak nampak ada peluang untuk menjadi ataupun untuk menuju ke arah kebaikan, dengan masing-masing punya ego, dengan panas baran serta kebencian yang sentiasa tertanam di dalam hati mereka. Terdapat satu ketika ni apabila ibu bapa Lisa sedang bergaduh, dia pernah mengeluh dan berkata kepada diri dia, kenapa mak ayah tak sayangkan Lisa, sambil dia sedang duduk di tepi tangga di tingkat 2 rumah flat dia itu. Sampaikan kadang-kadang tu pergaduhan ibu bapa dia disedari oleh jiran-jiran tetangga di flat mereka itu.
Jadi dengan perasaan malu dan juga ketakutan, apabila jiran-jiran di sana terdengar tentang pergaduhan ibu bapa dia, Lisa dia akan lari ke tingkat 3 untuk menyepikan diri, untuk meratapi kesedihan dia itu. Kadang-kadang dia juga ada berfikir yang dia ingin pergi jauh daripada dunia ini dengan kesedihan di dalam hati dia itu. Terdapat satu hari ini ketika ibu bapa Lisa mereka sedang bergaduh. Bapa dia ada berkata, "Aku dah lama syak, anak itu bukan anak aku. Kau memang perempuan murahan." Itulah kata-kata bapa Lisa yang bernama Amir menjerit ke arah ibu dia yang bernama Nora. Jadi apabila Nora telah ditengking begitu oleh Amir, dia memang tidak mendiamkan diri dan dia juga membalas berkata kepada Amir, "Kalau kau tak mampu bela aku dengan anak kita, tak payah kau susah-susah cari salah aku. Kau keluar je lah cari kawan-kawan kau. Sebab hidup dengan kau ni boleh buat kita semua mati ke buluh lah, Amir." Nora dengan dalam keadaan marah, dengan rasa dia punya maruah dia telah dipijak, dia membalas dengan kata-kata yang begitu kesat ke arah lelaki dia. Yang malangnya ketika mereka sedang bergaduh, Lisa berada di tengah-tengah pergaduhan itu dan dia juga sempat untuk menelit dan berkata, "Ayah janganlah marah mak," sambil dia memeluk ibu dia Nora. Dan pada time tu mata dia sedang bengkak akibat dia sedang menangis pada setiap hari. Dan tangan kecil dia itu sesekali menahan Nora daripada dipukul oleh Amir, bapa dia sendiri. Dan untuk si Amir ni pula, dia ni adalah seorang yang memang begitu panas baran. Jadi apabila dia telah melihat anak dia itu masuk campur dengan pertengkaran dia bersama isteri dia, Amir ada berkata, "Hey Lisa, kalau kau tak suka, lebih baik kau keluar dari rumah aku. Kau pergi naik ke atas sana, mana tahu kau boleh mati dengan aman dekat atas itu. Aku pun dah bosan nak cari duit untuk bagi kau makan, bagi kau pergi sekolah. Hidup kau memang menyusahkan aku sahaja." Dan pada ketika itu, Amir dia menarik tangan Lisa dengan begitu kasarnya guys. Dan yang menyedihkan adalah bila Lisa dia telah ditolak keluar daripada rumah tanpa sedikit pun rasa belas kasihan daripada Amir. Sehinggakan jiran sebelah kiri dan juga kanan rumah mereka itu, bukan sahaja mereka tidak bersimpati dengan Lisa, tetapi mereka takut kepada Amir jika dia mengamuk seperti sebelum ini. Jiran sebelah rumah mereka yang bernama Kak Ani, dia pernah mengajak Lisa untuk masuk ke rumah dia semasa Lisa sedang menangis teresak-esak di tepi tangga. Tetapi kebaikan dia itu dibalas dengan sepakan dan juga terajang daripada Amir di depan rumah dia sendiri. Sampaikan si Kak Ani ini dia hampir menghubungi pihak polis, tetapi dia telah dihalang oleh Lisa. Lisa ada merayu kepada Kak Ani. Dia berkata, "Cik Ani, Lisa tak nak ayah kena tangkap dengan polis." Sambil dia menangis dan juga merayu di depannya. Jadi sebab itu Kak Ani dia telah menyuruh Lisa untuk pulang ke rumah dia. Memang sedih hati Kak Ani pada malam itu sebab dia memang tak dapat untuk membantu Lisa, seorang insan, seorang anak yang hanya berumur 7 tahun yang tidak berdosa. Dan dia selalu tertanya-tanya, mengapakah nasib si Lisa ini sebegini? Disebabkan Lisa terlalu sedih dengan keadaan keluarga dia sendiri, Lisa dia telah melangkah setapak demi setapak anak tangga menuju ke tingkat atas. Jadi dekat sini aku nak cerita kat korang sejarah tentang flat tempat tinggal mereka itu. Sejak mereka berpindah ke rumah sewa itu selama setahun yang lalu, Lisa ni kan, dia belum lagi pernah sampai ke tingkat 5 di bangunan tersebut tau. Dan ini disebabkan jiran-jiran telah bagi tahu yang di tingkat atas tersebut tiada penghuni. Jadi Lisa tidak berani untuk naik bersendirian. Memang kosong dekat tingkat 5 tersebut. Terdapatlah pintu-pintu rumah tetapi langsung tiada penghuni untuk selama setahun yang lalu. Jadi semasa Lisa hendak menaik ke tingkat atas tersebut, dia tertanya-tanya, apa yang ada dekat atas tu? Kenapa ayah suruh Lisa naik ke atas? Sambil dia mengesat air mata dia, menaiki anak tangga demi anak tangga ke tingkat 5. Jadi sewaktu Lisa dah tiba dekat tingkat 5 itu, suasana memang begitu gelap gelita tanpa mempunyai sebarang lampu yang menyala. So korang cuba bayangkan dekat tingkat yang paling atas sekali, dalam keadaan yang gelap,
apa lampu pun tak ada, dengan keadaan koridor yang dipenuhi dengan sampah sarap dan juga daun-daun yang telah ditiup oleh angin. Memang seram guys. Memang tiada siapa yang menghuni dekat tingkat atas itu tau. Jadi Lisa pun dengan perlahan-lahan berjalan di sekitar tingkat 5 tersebut dalam keadaan tahan sejuk dan juga dalam keadaan yang lapar. Sepanjang masa Lisa hanya menggosok perutnya yang kosong itu, dan dia pun telah mengambil keputusan untuk duduk di anak tangga yang paling atas sambil menjandarkan kepalanya di tembok. Jadi pada ketika itu, Lisa dia memang dah ternyata begitu penat dan juga begitu sedih. Mata dia semakin layu dan perut dia pula sedang berbunyi sebab Lisa memang tak makan daripada petang lagi. Dan pada masa yang sama, sambil dia sedang menggosok perut dia itu, Lisa dia ada mengadu dengan keseorangan diri. Dia berkata, "Lisa lapar mak. Lisa lapar sangat-sangat. Lisa tak makan lagi." Suara dia yang menggigil dengan air mata dia yang sedang menyelinang di pipinya itu. Memang sedih kalau fikir balik keadaan Lisa pada time tu Jadi pada sepanjang masa dia sedang menggosok perut dia dan juga selalu berkata yang dia lapar, tanpa dia sedari, Lisa dia terbau masakan yang memang begitu harum guys. Memang bau yang sedap, lagi-lagi dengan perut lapar macam tu. Dia macam, apa ya bau sedap sangat ni kan? Dan Lisa pun dia cuba untuk mencari daripada mana bau itu datang. Dia duk kulu kilir, dia pandang kiri kanan ke belakang semua. Dia nak cari dari manakah bau masakan yang sedap itu datang. Dalam masa dia sedang menoleh-noleh untuk mencari daripada mana bau masakan itu datang, dia terdengar suatu suara. "Lisa, sinilah Lisa." Terdapat satu suara memanggil dari belakang dia. Jadi Lisa pun dia bangun dan memusingkan badan dia. Dan bau harum itu, bau harum masakan itu yang memang menarik perhatian Lisa untuk mencari adakah ianya bersama suara yang memanggilnya itu. "Marilah makan Lisa. Nenek dah masak sedap ni." Dan dia pun masih dengar lagi suara itu memanggil dia untuk datang makan bersama. Jadi pada time tu Lisa dia masih lagi tak nampak ataupun tak tahu lagi daripada mana suara itu datang dan juga daripada mana bau masakan itu datang. Jadi dia pun terus berjalan ke koridor di tingkat 5 itu. Terdapat dalam 4 ke 5 biji pintu rumah yang diperbuat daripada besi. Jadi dia macam tengok, pintu semua terkunci, tak ada orang sini. Jadi Lisa ni dia terus lagi berjalan sepanjang koridor sehingga dia ternampak satu pintu di hujung blok tingkat 5 itu terbuka dengan sedikit, dan pintu itu diperbuat daripada kayu yang telah pun reput dan juga usang. Dan bukan itu sahaja, Lisa dia juga ternampak satu susuk tubuh berbaju warna putih yang sudah lusuh dipadani dengan kain batik. Dan susuk tubuh itu merupakan seorang nenek yang tua. Jadi keadaan nenek itu, dia punya posture itu sedang memandang ke arah Lisa. Dan time tu Lisa memang dalam keadaan yang begitu takut sebab dia tak nampak siapa pula dia ni kan, dah tak nampak muka. Jadi Lisa dia macam daripada dia berjalan, dia terus berhenti. Dia terpaku, terdiam dalam ketakutan. Cuma pada time ni nenek itu dia bergerak, berjalan dengan perlahan-lahan menghampiri Lisa dalam keadaan terbongkok-bongkok. Dan yang menakutkan Lisa adalah apabila nenek itu dia bermula berjalan dengan perlahan, tetapi semakin nenek itu menghampiri Lisa, dia punya pergerakan tu semakin laju. Semakin laju dan laju dan laju, sehinggalah dia terpacak di depan muka Lisa. Lisa dengan takutnya terus menutup mata dia. Dan nenek itu berbisik kepada dia, "Bukalah mata Lisa. Nenek ada masak untuk Lisa." Jadi Lisa pun, ialah budak kecil dalam keadaan sedih, dah tengah lapar pak tu, takut lagi kan. Dia pun tak tahu nak fikir apa. Tetapi Lisa ni, dia cuba memberanikan diri untuk membuka matanya. Dan Lisa pun, dia telah membuka matanya dengan perlahan-lahan. Dengan kehadiran nenek itu masih lagi di depan mata dia. Jadi apabila Lisa buka mata dia, dia terkejut dan ternampak muka nenek tersebut. Dan rupa nenek itu hanya adalah seperti seorang nenek yang biasa sahaja.
Dalam lingkungan 80-an macam tu lah, biasalah nenek tua kan. Dan nenek itu hanya tersenyum melihat mata Lisa. Dan di belakang nenek itu, pintu rumah sudah pun terbuka dan nenek itu berkata kepada Lisa, Marilah Lisa. Nenek dah lama tunggu Lisa temankan nenek makan. Tetapi Lisa dia tidak takut pada time tu guys, sebab dia dah tersenyum gembira apabila nenek itu sudah mengajak dia untuk makan bersama dalam rumah dia. Jadi nenek tua itu dia telah memegang dan juga memimpin tangan Lisa dan juga jalan dengan perlahan dalam keadaan berbongkok. Dan sambil Lisa pegang tangan nenek itu sambil berjalan, dia melihat rambut nenek tersebut dipenuhi dengan uban. Tetapi walaupun pakaian nenek itu nampak lusuh, tetapi penampilannya tetap kemas dan juga bersih. Jadi apabila tiba di dalam rumah nenek itu, Lisa dia terus diajak untuk duduk di meja makan. Hanya terdapat 2 kerusi yang usang bersama meja yang hampir reput dan juga terdapat satu almari kayu yang tersandar di tepi dinding. Dan di atas meja yang usang itu terdapat semangkuk yang diisikan dengan nasi bersama periuk yang kecil yang dihidangkan dengan lauk tom yum campur yang sudah pun terhidang atas meja. Lapar pula dengar tom yum malam-malam ni Aduhai. Jadi Lisa pun dia terus mendekatkan muka dia kepada lauk yang masih panas itu guys. Nenek baru je settle masak ni Jadi Lisa pun dia tersenyum lebar guys. Dia tersenyum lebar sebabkan ialah dia berada dalam keadaan yang memang begitu lapar. Ada pula tom yum panas kan, kena pula ada telur dadah. Alamak, sedap weh. Jadi dia pun senyum guys. Dia rasa gembira, satu perasaan yang dia telah lama tak rasai. Jadi sepanjang Lisa dia duduk tengok dia makanan atas meja tu, nenek itu berkata, Meh, nenek cedokkan nasi untuk Lisa. Lauk ni panas. Makan perlahan-lahan ya. Jangan nak gelojoh sangat. Lisa pun mengangguklah dekat apa yang telah dikatakan oleh nenek tersebut. Jadi bila dah dapat green light nak makan tu, nasi dengan lauk dah terhidang depan mata, Lisa macam biasa dengan pantas dia mendadahkan tangan dia untuk membaca doa makan. Cuma apa yang pelik dia dekat sini, apabila Lisa sebaik sahaja dia mendadahkan tangan dia untuk baca doa, tangannya ditepis oleh nenek tersebut. Lisa pun macam terkejutlah member kan. Okey, dan nenek itu berkata, Tak usahlah baca doa. Makan cepat. Nanti sejuk pula lauk tu. Kan dah tak sedap. Penat je nenek masaknya. Sambil cakap macam tu kan, lansi mat nenek ni Okey, dia pun sambil tersenyum manis. Dia tersenyum manis melihat Lisa. Okey, tetapi Lisa time tu dia dah macam pelik dan juga confused lah. Kenapa pula kau tepis tangan aku ni? Aku nak baca doa makan. Tetapi dia macam dalam keadaan yang memang begitu confused, dia pun mengangguk je lah dekat nenek tu. Dan Lisa pun dia terus dengan lajunya menyuapkan nasi ke mulutnya. Dan tom yum itu, tom yum campur berisi sotong udang dan juga ayam itu membuatkan Lisa makan dengan gelojoh. Yalah, dah lama dia tak dapat makanan sesedap macam tu tau. Power nenek ni masak Chef berkuasa lah nenek ni kan. Daripada dapur puaka tu aku rasa Jadi sambil Lisa duduk makan nasi yang tengah sedap makan nasi tu, nenek tu pun ada berkata kepada Lisa, Lepas makan nanti Lisa tidurlah sini. Lisa tak payahlah balik. Mak ayah Lisa tak sayangkan Lisa langsung. Lagi eloklah Lisa teman nenek ni ya. Sambil nenek itu menggosok rambut Lisa dengan lembut. Dan Lisa dia pun mengangguk. Pada keesokan hari dia, ibu Lisa, Nora, dia berlari daripada atas sampailah tingkat bawah mencari anaknya Lisa. Semalaman dia telah cari Lisa tetapi tak balik-balik lagi anak dia itu. Dia dah puas mencari di taman permainan dan juga di sekeliling blok rumah mereka itu. Dan dia pun macam heran, belum pernah lagi si Lisa ni tak balik rumah. Jadi itu telah membuatkan Nora rasa begitu cemas. Apabila Nora dalam keadaan cemas macam tu, dia terus pergi ke rumah Kak Ani. Dia ketuk pintu. Kak Ani, buka pintu kejap, buka pintu kejap. Oh Kak Ani, tolonglah buka pintu ni Kak Ani. Baru pukul 7 pagi, Nora dah tercegat dekat depan rumah pintu Kak Ani.
Jadi keadaan pada time tu memang agak riuh lah, sebab si Nora ni dah menjerit-jerit dekat si Kak Ani untuk buka pintu kan. Jiran-jiran dekat tepi depan rumah Kak Ani semua duk jenguk-jenguk keluar tengok apa hal pula ni Minah ni kan. Jadi tak lama selepas itu pintu pun terbuka dan Kak Ani dia dengan pelan-pelan keluar dengan muka mamai, muka ialah tengah tidur syok-syok kan, dengan baju tidur kan. Dia nampak dah si Nora ni tercegat dekat depan rumah dia. Jadi Nora ada bertanya kepada Kak Ani, Lisa ada tumpang tidur rumah akak tak malam tadi? Sebab daripada malam tadi ni dia tak balik. Nora dah cari semua tempat kak. Nora harap sangatlah Lisa tidur dekat rumah Kak Ani ni. Jiran yang paling baik dengan si Lisa ni. Dan Kak Ani pun dia menjawab. Dia berkata, tak ada Nora. Lagi satu, akak takut si Amir awak tu kan mengamuk macam hari tu kan. Tak berani dah akak nak masuk campur dah. Jadi apabila Nora terdengar kata-kata Ani macam tu, terpampang kekecewaan di wajah Nora. Ibarat macam Nora dia terpaksa menahan hati walaupun dia dan juga lelaki dia tahu Lisa dia menangis di luar rumah, tetapi bukan di pangkuan mereka. Lepas tu tiba-tiba ada satu suara mencelah. Suara itu berkata, betul cakap Kak Ani tu Nora. Kami bukannya tak kesian dekat Lisa tu. Yelah sampai tertidur dekat tangga semua kan. Akak punya abang kadang-kadang sampaikan pasangkan ubat nyamuk sebab kesian dekat budak kecil tu. Kang kalau nak ajak masuk Kang takut pula nak kena pelangkung dengan si Aming kau ni. Dah lah akak abang ni ada darah tinggi. Risau juga akak nanti kan. Itu adalah suara jiran sebelah rumah Kak Ani yang bernama Kak Siti. Dan kemudian Kak Ani dia ada bertanya kepada Nora, Nora dah naik ke atas ke belum? Tiba-tiba je Kak Ani ni dia sebut tentang tingkat atas yang sudah setahun tak ada berpenghuni. Dan Nora pun dia menggelengkan kepala dia. Dan dekat situ dia teringat dengan makian Amir kepada Lisa pada malam tadi. Apakah yang ada dekat tingkat 5? Jomlah meh Kak Siti teman Nora. Hari tu Kak Siti ada duk menyapu ke atas tu. Yelah dah tak ada orang, daun-daun sampah sarap semua banyak, kotor. Tapi itulah bila Kak Siti tengah sapu-sapu ke atas tu, dia punya seram lain macam tu. Memang takut Nora kalau pergi seorang diri Jom Kak Ni jom. Kak Siti pun dia heret sekali si Kak Ni ni Dan lagi satu, Kak Siti ni dia memang tak sampai hatilah nak tengok Nora berada dalam keresahan macam tu kan. Dia pun terus capai dia punya tuala untuk tutup rambut dia kan. Mungkin nak ambil tudung dalam rumah tak sempat dah kot kan, rushing ke apa. Dia capai dia tuala untuk tutup rambut dia. Jadi dekat sini memang bertuah lah si Nora ni sebab dia ada jiran-jiran yang baik seperti Kak Siti dan juga Kak Ani ni. Sebab diorang tu bukannya tidak prihatin, cuma perangai panas baran Amir tu membuatkan jiran-jiran dia tu macam terpaksa untuk menutup mulut dan juga menutup mata. Diorang pun takut nak masuk campur. Bila masuk campur kan dah kena naik tangan pula, dah jadi masalah. Jadi mereka pun terus menuju ke tingkat atas bertiga. Tetapi apabila mereka tiba sahaja di 5 anak tangga terakhir, mereka ternampak ada tumpukan darah dan bau hanyir seperti bangkai kucing. Jadi mereka pun bergerak dengan perlahan. Sewaktu mereka tiba ke atas, Kak Siti dia nampaklah pintu-pintu rumah dekat atas itu kan. Jadi dia pun teruslah memulas-mulas satu persatu pintu dekat rumah dekat sana. Tetapi apabila dia tiba dekat pintu terakhir yang tiada pintu besi, Kak Siti dia terdiam. Dan dia pun melambai-lambai dekat Kak Ani dan juga Nora yang sedang meninjau ke bawah. Kot-kot kalau diorang nampak si Lisa ada dekat bawah. Dan yang menyeramkannya guys, ada kesan darah yang masih lagi segar menyitik daripada tumbul pintu tersebut. Dan Kak Siti dia hampir menjerit. Dan Nora dan juga Kak Ani juga mereka terkejut melihat tumpukan darah hitam yang pekat yang sedang melekat dekat tumbul pintu tersebut. Jadi dengan tergesa-gesa, Kak Siti dia berkata, akak nak turun panggil Abang Latif, dia cuti tu. Kalau nak harapkan kita bertiga je memang tak dapat lah, kita ni dah lemah semangat. Tunggu sini, akak panggil Abang Latif. Jadi Abang Latif ni dia adalah salah seorang jiran lah dekat sana Dia ni memang seorang yang mempunyai ilmu agama yang kuat tau. Jadi Kak Siti memanggil untuk pertolongan dia.
Jadi semasa mereka dekat atas tu, dekat tingkat 5 tu, si Nora dia dalam keadaan menangis. Dia berkata, Lisa, mana anak mak pergi ni? Tolonglah munculkan diri. Dia memang sedih lah memikirkan anak dia itu yang bernasib malang. Jadi 10 minit kemudian Abang Latif sampai bersama Kak Siti. Abang Latif pun dia dah tahu apa yang terjadi. Dia terus menadah kedua tangan dia sambil membaca ayat kursi. Dan Kak Ani, Kak Siti dan juga Nora turut ikut sekali. Jadi selepas Abang Latif dah habis baca ayat kursi dan juga ayat suci Al-Quran, dia terus melaungkan azan dan juga kalimah Allahu Akbar sambil menghentakkan tangan dia ke pintu yang mempunyai darah tersebut. Dan dia juga tidak berhenti untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan mungkin Lisa akan munculkan diri. Dan tak lama selepas itu, pintu yang dikatakan mempunyai lumuran darah tersebut terbuka dengan sendirinya. Dan Abang Latif telah memberi syarat kepada Kak Ani, Kak Siti dan juga Nora supaya mereka tunggu sahaja di luar. Dan Abang Latif memberanikan diri untuk melangkah masuk ke rumah tersebut. Jadi apabila Abang Latif masuk ke rumah tersebut, suasana dalam rumah itu memang dipenuhi dengan sawang-sawang dan juga habuk. Hanya ada beberapa perabot lama yang telah reput dan juga terdapat sebuah almari kayu di tepi pintu dapur. Dan dekat situ jugalah Abang Latif ternampak sebuah meja. Dan dia juga ternampak ada mangkuk yang berisi lauk yang telah dihidang. Abang Latif pun menjerit kepada Nora dan juga Kak Siti dan juga Kak Ani untuk masuk dengan cepat. Dan pada time tu Nora, dia risau dekat si Lisa ni. Dia berlari mendahului yang lain. Dan semasa dia menuju ke arah meja makan tersebut, dia tergamam dan juga terpaku. Sebab dia ternampak ada semangkuk tom yum yang masih lagi panas beruap. Dan mereka berempat memang terbeliak mata mereka apabila melihat lauk yang masih lagi panas terhidang atas meja yang usang tersebut. Kak Ani dan juga Kak Siti, mereka hampir termuntah disebabkan bau busuk bercampur dengan bau tom yum daripada uap yang mereka hidu tu mencucuk-cucuk ke rongga hidung dan juga tekak mereka. Tetapi untuk Nora pula, dia memberanikan diri untuk mengacau senduk di dalam mangkuk dengan satu tangan lagi menutupi hidung dia. Cuma Nora, dia hampir tercampak senduk di tangan dia itu apabila dia telah melihat isi dalam lauk tom yum tersebut. Jadi apakah isi yang ada dalam tom yum itu kan? Okey, dalam mangkuk tom yum tersebut, Nora dia ternampak anak tikus, potongan kaki dan juga kepala kucing serta daun-daun dan juga sampah sarap yang ada dalam mangkuk tom yum tersebut. Kak Ani dia terus termuntah dekat situ juga. Berair mata dia nak tahan dia punya lawyer sebaik sahaja dia memasuki ke rumah tersebut. Dan kemudian Nora berkata, Kita perlu mencari Lisa. Ni ada bekas pinggan orang makan ni. Aku risau Lisa dia berdaya dengan iblis je ni. Jadi Abang Latif pun dia mula mencari dalam dua bilik yang tiada tombol pintu tau. Okey, dan untuk Kak Siti pula dia mencari ke dapur bersama Nora. Tetapi pada time tu si Lisa ni masih lagi tidak ditemui. Untuk Kak Ani ni kesian dekat dia sebab dia sedang mengurut dada dia sambil muntah-muntah apabila dia telah bau busuk daripada tom yum tersebut tau. Jadi dalam keadaan yang lemah, Kak Ani dia menyadarkan badannya pada almari kayu yang usang tersebut. Jadi sebaik sahaja Kak Ani dia menyadarkan dirinya dekat pintu almari itu, pintu almari itu terbuka dengan sendiri. Tanpa Kak Ani sedar apa-apa, Abang Latif dia telah menoleh ke arah almari yang terbuka sedikit pintunya itu. Dia ternampak ada tangan yang kecil yang pucat lesu terjulur keluar daripada almari. Jadi Abang Latif terus menjerit Nora untuk datang ke almari tersebut. Dan apabila Nora menuju ke arah almari tersebut, dia ternampak tangan budak kecil itu. Dia terus menjerit nama Lisa. Nora dia meraung dan juga menangis apabila dia melihat tubuh Lisa pucat lesu dan juga dalam keadaan yang tidak bergerak. Betapa patah hatinya seorang ibu pada time tu. Nora sudah tidak tahan lagi tentang apa yang sedang terjadi kepada diri dia dan juga kepada anak kesayangan dia itu. Jadi Abang Latif dengan tergesa-gesa terus bagitahu mereka untuk keluar daripada rumah itu dengan segera. Abang Latif terus mendukung Lisa dan membawanya keluar. Dan Kak Ani, Kak Siti dan juga Nora pun telah mengikuti bersama meninggalkan rumah tersebut.
Cuma apa yang menakutkan adalah sebaik sahaja mereka keluar daripada pintu rumah tersebut, pintu papan itu berbunyi dan tertutup dengan perlahan secara sendirinya. Jadi mereka berempat berpandangan sesama sendiri dalam keadaan takut, tidak menunggu lama, terus meninggalkan tingkat 5 itu secepat mungkin. Selepas mereka turun ke tingkat 2, mereka terus pergi ke rumah Kak Siti, di mana dekat situ Lisa dia dibaringkan dan juga dibersihkan muka dia yang nampak begitu comot dan juga berbau hamis. Dan untuk Nora pula, dia menggosok sahaja jari Lisa dengan harapan anak dia itu akan cepat sedar. Jadi sepanjang Nora dia sedang menggosok tangan Lisa, dalam keadaan marah, dia menyalahkan lelakinya ataupun suaminya Amir, disebabkan Amir ada menyebut tentang tingkat 5 tersebut kepada Lisa. Dan Nora pun tahu Lisa dia memang tak pernah sampai ke tingkat atas itu, tetapi dia tidak sangka untuk kali ini Lisa dia berani untuk sampai ke tingkat atas tersebut. Jadi apabila Nora terfikir sebegitu, dia memang tidak dapat untuk menahan sebabnya. Dan untuk Abang Latif ni, dia pun sedar bahawa Nora sedang marah dan dia menyalahkan suami dia itu. Dan Abang Latif pun dia berkata kepada Nora, "Bersabarlah Nora, budak macam Lisa ni, kalau kita tak bagi didikan agama, bagi dia perlindungan semua, mudah je iblis nak mendekatkan diri. Siapa lagi yang dia ada? Sebab itulah, jangan abaikan anak-anak. Sebab kesian aku tengok tiap-tiap malam si Lisa ni kena tidur dekat tangga. Budak-budak bayi Lisa ni dia sepatutnya tidur dalam rumah, bukan dekat luar rumah. Dia sepatutnya berada di pangkuan ibu bapa dia sendiri." Itulah nasihat Abang Latif serta leteran yang telah diajukan kepada Nora. Dan Nora pun tanpa berkata apa-apa, dia hanya mengangguk dan setuju dengan kata-kata Abang Latif. Dan Nora juga dia masih lagi tidak berhenti untuk menggosok-gosok tangan anak dia itu. Sehinggalah pada satu ketika ini Lisa dia tersedar daripada dia punya pingsan tu. Dan kata-kata pertama dia itu agak menakutkan apabila Nora terdengar. Dan Lisa berkata, "Nenek, Lisa lapar. Lisa nak makan." Suara kecil Lisa itu membuatkan Nora terus memeluk anak dia itu, guys. Dan kemudian Lisa sambung berkata, "Mak, nenek rumah atas dah siap ke masak. Nenek suruh Lisa tidur dulu. Sedap lauk tom yum campur nenek tu, Mak." Lisa cakap sambil tersenyum. Aku just tak boleh bayangkan Aduhai, takut cerita ni. Kot-kot lah kan. Tiba-tiba Lisa kata, "Ada pula telur dadah, sirap ais, sirap limau. Jomlah makan sekali. Nak pisang mat." Jadi apabila Lisa berkata macam tu, si Kak Siti dan juga Abang Latif, mereka tidak mampu untuk berkata apa-apa lagi. Cuma apa yang mereka dengar adalah suara Kak Ani yang masih muntah-muntah di bahagian dapur. Lagi-lagi lepas dia dengar apa yang Lisa cakap tu, dia teringatlah dengan bau-bau dan juga anak tikus dalam tom yum tu kan. Member pun muntah-muntah, guys. Kesian betul lah Kak Ani ni Cuma persoalannya dekat sini, di manakah Amir, suami Nora, bapa Lisa? Pada malam itu, Amir dia pulang ke rumah dalam keadaan begitu penat. Tapi bukannya penat apa tau, bukannya penat kerja, tapi penat melepak dengan kawan-kawannya daripada pagi lagi, tanpa menghiraukan tentang kehilangan anak dia sendiri. Jadi semasa dia pulang ke rumah tu, Amir dia melangkah menaiki anak tangga untuk pergi ke rumah dia di tingkat 2. Cuma pada awal-awalnya, Amir dia tak ada rasa heran ataupun pelik. Tetapi lama-kelamaan dia tersedar bahawa daripada tadi dia tak sampai-sampai lagi pun dekat tingkat 2. Tapi daripada penat tu macam dah sampai ke tingkat 5. So Amir pun dia macam cuak. Dia cuak dan juga macam risau lah, dengan badan dia berpeluh-peluh semua kan. Jadi Amir dia macam, aku ni tengah mimpi ke apa kan. Dia pun duk tampar muka dia kan. And then lepas dia tampar tu rasa sakit, tahu pun sakit kan. Dia pun macam okey, aku tak mimpi.
Jadi dia pun kelang kabutlah melangkah dengan lebih laju menaiki anak tangga dekat rumah dia tersebut. Tetapi sebaik sahaja dia tiba di anak tangga terakhir, Amir tersungkur. Perpam, member jatuh atas lantai. Dia tertiarap dekat atas ataupun dekat hujung tangga. Dia punya badan tu memang tak dapat bergerak. Dia berada dalam kesakitan. Jadi bila Amir jatuh berbak macam tu, member macam jam lah, macam aduh jatuh pula kan. Jadi Amir dia cuba untuk membangunkan diri dia. Tetapi semasa dia cuba untuk membangunkan diri dia itu, terdapat satu suara yang berkata, "Nenek masak sedap malam ni. Makanlah Nek. Makan sampai kenyang." Suara itu mengilai menghampiri Amir. Dan tanpa Amir sedar, dia punya rambut ditarik ke atas dan kepalanya mendongak. Dan Amir pun terkejut macam, apa hal ni kan? Apabila dia punya kepala sedang mendongak, dia tutup mata dia tahu. Tetapi somehow Amir nak tahu apa benda yang tengah terjadi ni. Jadi dia pun terus membuka mata dia. Dan pada ketika itulah Amir dia ternampak seorang nenek tua berwajah begitu seram, dipenuhi dengan darah, sedang menyuapkan sesuatu ke dalam mulut dia. Amir cuba menjerit tetapi suaranya tak terkeluar. Dia tidak mampu untuk berkata-kata apa pun. "Anak kau dah makan lauk aku. Sekarang giliran kau pula. Lauk tikus dengan anak kucing ni sesuai dengan tekad kau, Amir." Itulah kata-kata nenek tersebut kepada Amir. Korang bayangkan, bangkai tikus yang masih basah disuapkan ke mulut Amir, lalu ditutup mulut Amir dengan tangan nenek itu yang berkedut. Dan nenek tua itu ketawa besar bila dia melihat Amir meronta-ronta untuk melepaskan diri. Dan kemudian wajah nenek tua itu dirapatkan ke muka Amir. Amir rasa nafas dia itu tersekat disebabkan tikus di dalam mulutnya itu. Dia cuba untuk meluekkan balik, tetapi tangan nenek tua itu ternyata lebih kuat daripada tenaga Amir sendiri. Dalam keadaan Amir meronta-ronta, tiba-tiba terdapat laungan suara seseorang. "Astaghfirullahalazim." Suara Abang Latif. Abang Latif ternampak apa yang sedang terjadi kepada Amir pada time tu. Lalu dia membacakan doa-doa, surah-surah suci Al-Quran sambil menarik lengan Amir supaya terlepas daripada gangguan iblis di depan mata mereka. Dan pada ketika itu, Abang Latif dia tidak berhenti melaungkan azan dan juga kalimah Allahu Akbar. Dan ketika itu Amir dia mampu untuk bergerak dan terus mengeluarkan isi anak tikus itu daripada mulut dia. Dan pada masa yang sama, nenek tua jelmaan syaitan tadi itu pun turut hilang dengan sekelip mata. Dan Abang Latif dia menggosok belakang Amir yang sedang memuntahkan bangkai tikus yang telah disuapkan kepadanya oleh nenek tua tersebut. Jadi Abang Latif sambil dia menggosok dan juga membantu Amir untuk bangun, dia berkata, "Kau tengok tadi tu, Amir. Itu baru sikit aku bagi dia dah hilang. Bukan aku nak riak lah, Amir. Kalau hidup ni kita tak diisikan dengan ilmu Allah, kita ni jadi pemain iblis, bhai. Banyak sangat kau ni buat salah dekat anak bini kau ni. Kau baliklah, Amir. Balik ke pangkuan keluarga kau sekarang. Kalau hati aku tadi tak digerakkan Allah untuk jenguk ke atas ni, mungkin jasad kau ni dah tak bernyawa, Amir." Abang Latif berkata sambil memapah Amir untuk bangun. Amir dia memang menyesal sangat dengan sikapnya melayan Nora dan juga Lisa selama ini. Dan pada time tu keinsafan hadir di saat wajah Lisa muncul di depan mata Amir. Dan Amir dengan tergesa-gesa tanpa membuang masa, dia terus pergi ke arah Nora dan juga Lisa. Dan dia juga telah memaafkan Lisa dan juga isterinya itu. Satu pukulan yang hebat yang telah menyinggah di hati Amir. Dan dia memang menyesal dengan semua kekhilafan dia.
Jadi dia harus bertaubat dan dia juga harus menjadi pelindung untuk Nora dan juga Lisa, iaitu anak dia. Dan sehingga kini keluarga itu hidup bahagia dan mereka juga telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Lisa dia telah dapat adik kembar lelaki. Dan untuk Amir pula, dia sudah lama bekerja sebagai pemandu lori. Dan untuk Nora pula, dia berniaga menjual nasi lemak di waktu pagi di kawasan flat rumah mereka itu. Alhamdulillah, masih sempat lagi untuk perbaiki diri, mengubah hidup dan juga memberi kebahagiaan kepada isteri dan juga anak-anak. Dan itulah kisah kehidupan Nora, Lisa dan juga Amir. Itulah kisahnya untuk segmen Seram Kliwon. Episod yang pertama, aku harap aku dah cuba yang terbaik menyampaikan kisah ni kepada korang. Dan memang menarik gila cerita ini. Banyak perasaan yang timbul dalam kisah ini sedih, marah dan banyak betul pengajaran dia Dan yang paling obvious adalah apabila terdapat, tak kisahlah sebarang masalah yang telah timbul dalam keluarga ataupun bersama kawan-kawan ataupun adik-beradik, tolaklah tepi segala ego dan juga baran. Sebab kalau wujudnya dua benda tu, dua unsur negatif itu, masalah tidak akan selesai. Malah dia juga akan menambahkan lagi masalah, di mana apa yang hampir terjadi kepada keluarga mereka ini, iaitu keretakan rumah tangga, di mana ia telah memberikan satu akibat yang buruk kepada anak kesayangan mereka yang hanya berumur 7 tahun. Dan satu lagi pengajaran dia adalah kita punya Abang Latif. Dia macam hero dalam cerita ni sebab macam nasihat dia bagi dekat si Amir tadi, kita ni hidup, kita perlu ada ilmu Allah dalam dada kita. Sebab itu boleh melindungi kita daripada menjadi mainan iblis ataupun syaitan. Dan seperti apa yang Amir telah buat, segala kekilafan, kesalahan dia terhadap Nora dan juga Lisa, dia juga telah memaafkan, mengaku kesalahan dia, dan dia juga telah bertaubat dan juga berusaha untuk menjadi seorang bapa, iaitu pelindung kepada isteri dan juga anak dia. Dan Alhamdulillah selepas itu, keluarga itu telah dianugerahkan dengan anak lelaki kembar. So memang a good ending untuk kisah ni, tetapi dia punya jalan cerita dia memang banyak betul pengajaran. Memang sebagai pembuka mata untuk kita semualah. Kita nak kena sentiasa jangan selalu mempunyai sifat-sifat negatif dalam diri kita ini. Sentiasa ingat ajaran Allah. Kita perlu ada ilmu Allah dalam diri kita ini untuk melindungi diri kita daripada bisikan-bisikan syaitan, gangguan-gangguan syaitan, seperti nenek tua tadi kan, member masak tom yam guys, member boleh menjelma kan jadi nenek tua kan, benda-benda macam tu. Tetapi macam cerita ni bagi aku, walaupun nenek tua itu dia menjelma, syaitan menjelma sebagai nenek tua itu, apabila dia menjelma di depan Lisa, di mata Lisa, nenek itu hanya kelihatan seperti nenek yang biasa. Tapi bukan untuk Amir, sebab di mata Amir, jelmaan nenek tua itu teramatlah menakutkan. Jadi dekat situ dia telah mencerminkan siapakah diri kita. Mungkin dia satu petunjuk di mana kita perlu memperbaiki diri kita. Dan Alhamdulillah dengan bantuan Abang Latif melaungkan azan, membaca ayat suci Al-Quran, menyebut kalimah-kalimah Allah, gangguan syaitan itu telah hilang dengan sekelip mata. Jadi aku harap korang terhibur dengan konten aku kali ini. Untuk konten Seram Kliwon, aku nak minta maaf jika ada sebarang kesilapan, kekurangan. Aku nak minta maaf. Ini baru sahaja video kedua aku buat kisah seram, dan ini adalah episod pertama untuk Seram Kliwon. Aku harap korang tunjukkan korang punya sokongan untuk segmen terbaru aku ni. Aku akan sampaikan lagi kisah seram untuk korang pada masa yang akan datang. Aku nak cakap thank you guys for your support. Thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen. I will see you in the next premiere. As always guys, never stop creating. Assalamualaikum. Bye bye.